Bersama saya Zawaz Yusof dalam rentasan berita dan antara paparan utama edisi 1377 malam ini. Gagal tebuk atap, Haji Hadi diserang penyakit perasan. Bila sudah tiada rasa malu. Tidak dapat tanduk, telinga dipulas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jangan nak perasan kononnya ada orang tawarkan sertai kerajaan perpaduan. Demikian sindiran yang diberikan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi kepada Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang. Timbalan Perdana Menteri berkata demikian sebagai mengulas kenyataan Abdul Hadi bahawa ada pihak dalam kerajaan menghubunginya untuk berjumpa bagi menawarkan PAS menyertai kerajaan perpaduan. Ahmad Zahid yang juga Presiden UMNO berkata seeloknya PAS terus bersama bersatu dan sekutu lain dalam Perikatan Nasional PN. Saya rasa eloklah PAS terus berkawan dengan bersatu. Jangan perasan ada sesiapa nak tawarkan pada dia. Katanya kepada pemberita pada Karnival Kerjaya My Future Jobs dan skim keselamatan sosial siri rumah di Dewan Serbaguna Datuk Haji Abdullah Ahmad kemarin. Ahmad Zahid yang juga pengerusi Barisan Nasional BN turut menolak dakwaan Abdul Hadi itu. Dakwaan PAS ditawar sertai kerajaan di luar pengetahuan saya, katanya, seperti dipetik Berita Harian. Semalam Abdul Hadi mendakwa tawaran itu muncul kerana Pakatan Harapan PH, khususnya PKR, menyedari kedudukannya tidak kukuh, apatah lagi jumlah kerusi Melayu parti berkenaan tidak sebanyak PAS. Abdul Hadi turut menjelaskan ketika ini pihaknya terbuka dengan mana-mana tawaran oleh sesiapa pun, tetapi tawaran berkenaan mesti tidak lari daripada prinsip matlamat dan hala tuju PAS. Sementara itu, Timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR, Rafizi Ramli menafikan Hadi berhubung tawaran menyertai kerajaan perpaduan. Beliau yang juga Menteri Ekonomi berkata tawaran yang kononnya dibuat oleh pihak dalam kerajaan itu tidak pernah didengar dan berada di luar pengetahuannya. Saya tidak tahu zaman bila punya cerita ini, tetapi apa yang boleh saya beritahu sepanjang saya terlibat dalam kerajaan perpaduan sehingga sekarang, saya tidak tahu langsung tawaran itu kecuali ada sesiapa yang lain buat tawaran. Katanya, mengulas mengenai dakwaan Abdul Hadi bahawa kedudukan PKR tidak kukuh, Rafizi yang juga ahli Parlimen Pandan berkata perkara itu hanyalah pendapat Presiden PAS itu. Itu hanya pandangan beliau. Namun perlu diingat Perdana Menteri daripada PKR dan parti kita adalah sebahagian daripada kerajaan perpaduan. Katanya, terkini pemimpin bersatu menempelak pihak tertentu yang mempersoal kenyataan ahli Parlimen Marang itu berhubung dakwaan parti di Pelawa menyertai kerajaan perpaduan. Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu Muhammad Faiz Naaman berkata pihak terbabit sewajarnya bertanyakan perkara tersebut kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sama ada benar PAS di Pelawa menyertai kerajaan perpaduan atau sebaliknya. Kenapa ramai yang sentap bila Abdul Hadi sebut tentang pelawaan daripada PMX? Nak tahu cerita? Pilah tanya PMX. Jika PMX rasa Tuan Guru berbohong, silakanlah saman, ada berani. Soalnya menerusi hantaran di Facebook dipetik Malaysia Post. Hari ini veteran DAP Lim Kit Siang mempersoalkan apakah yang difikirkan Tan Sri Abdul Hadi Awang apabila Presiden PAS itu mendakwa kononnya parti pimpinannya ditawarkan peluang untuk menyertai kerajaan. Kit Siang berkata beliau tidak terkejut sekiranya Abdul Hadi gagal untuk membuktikan atau mendedahkan identiti individu yang didakwa mempelawa PAS untuk menyertai kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini katanya sama seperti mana beliau gagal untuk memberi bukti atas pelbagai tuduhan terhadap DAP selama ini. Hadi telah menuduh DAP dan saya sebagai konon yang mempromosikan Islamofobia. Sekiranya betul, Hadi telah gagal dalam tanggungjawabnya sebagai Duta Khas ke Timur Tengah untuk dua Perdana Menteri apabila gagal melapor insiden Islamofobia ini kepada Badan Pemerhati Islamofobia Pertubuhan Kerjasama Islam OIC. Tambahan lagi, dia gagal menjalankan tanggungjawab sebagai ahli parlimen untuk membangkitkan perkara ini di parlimen kerana sangatlah tidak diterima untuk Islamofobia dibiarkan dalam mana-mana dari 57 negara OIC, sindir Kit Siang. Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli
Ramli telah menafikan dakwaan Hadi yang PKR menawarkan parti tersebut untuk menyertai kerajaan. Begitu juga Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menyatakan perkara yang sama. Hadi perasan yang PAS patut diberikan peranan dominan memandangkan mereka mempunyai jumlah kerusi terbanyak daripada kalangan semua parti. Adakah Hadi hendak menjadi Perdana Menteri? Perkara ini menunjukkan tiada kejujuran Hadi dalam cubaan menyertai kerajaan perpaduan kerana dia lebih berminat dengan dominasi PAS dan bukan untuk perpaduan. Kepada Hadi cukup-cukuplah berhalusinasi, bermimpi di siang hari. Rasanya cukuplah memainkan peranan sebagai pembangkang yang konstruktif demi memajukan negara. Gagal menebuk atap, kini sibuk mendakwa kononnya di pelawak, menjadi sebahagian daripada kerajaan. Pelik tapi benar. Ianya keluar daripada mulut seorang ulama. Kalau berhasrat sangat nak jadi Perdana Menteri, kenapa serah jawatan Ketua Pembangkang kepada Datuk Seri Hamzah Zainuddin? Kenapa tidak diri Hadi sendiri? Jawapannya mudah, kerana sang bacul hanya berbakat melalak dan berhalusinasi berbanding untuk mentadbir urus negara. Noktah. Kontingen negara hanya membawa pulang keseluruhan 34 pingat emas, 45 perak dan 97 gangsa di Kemboja, iaitu pencapaian yang sedikit lebih baik daripada kutipan 31 emas pada edisi 1995 di Chiang Mai, Thailand. Namun, berdasarkan kedudukan carta pingat, Malaysia menamatkan saingan di posisi terburuk apabila menduduki tempat ke-7 buat kali pertama dalam sejarah Sukan C selepas menghuni tangga ke-6 pada edisi di Hanoi, Vietnam tahun lalu. Justru beberapa pihak mendesak Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh membuat permohonan maaf sesudah kegagalan di Kemboja. Malah terdapat juga yang mempertikaikan kenyataan ahli parlimen segambut itu bahawa ketidakstabilan politik menjejaskan prestasi barisan atlet negara. Sebagai respon, Ketua Kontingen Malaysia ke Sukan Olimpik Paris 2024, Datuk Hamidin Mohamad Amin meminta semua pihak berhenti menyalahkan Hannah Yeoh atas kegagalan Malaysia baru-baru ini. Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dan Timbalan Presiden Majlis Olimpik Malaysia MOM itu berkata, Hannah sudah bekerja keras walaupun baru dilantik sebagai menteri dan mempunyai tempoh yang sangat singkat dalam menerajui persiapan kontingen negara bagi tamasya sukan 2 tahunan itu. Hamidin berkata tumpuan juga perlu diberikan kepada Majlis Sukan Negara MSN bagi meningkatkan lagi prestasi para atlet negara. Beliau, iaitu Hannah, buat tugasan yang baik sehingga hari ini. Kita tidak boleh menyalahkannya. Beliau baru 6 bulan menjadi menteri. Beliau setiap hari berjumpa dengan Presiden Persatuan Sukan Kebangsaan. Katanya, dipetik Malaysia kini. Di sini MSN perlu bertanggungjawab juga kerana mereka antara yang berkolaborasi dengan persatuan. Kami akan lihat kelemahan yang perlu diperbaiki menjelang Sukan C 2025 dan terutama Sukan C 2027 kerana kebanyakan dana datang dari MSN, tambah beliau. Sedar atau tidak, prestasi kontingen Malaysia pada tamasya Sukan C kali ini adalah hasil usaha yang berterusan serta sokongan yang kuat daripada menterinya Hannah Yeoh dan timbalannya Adam Atli Abdul Halim. Mereka bekerja keras untuk memperbaiki dan memperkukuhkan prestasi sukan negara bagi mencapai sasaran pingat emas yang ditetapkan. Ketua Angkatan Muda Keadilan Kelantan, Muhammad Izzat Zahari Muhammad Hanuzi, menyifatkan Yeoh dan Adam Adli sebagai efisien dengan melaksanakan program-program pembangunan sukan yang lebih efektif dan bersepadu. Mereka telah meningkatkan sokongan dan penyediaan infrastruktur yang diperlukan untuk kontingen Malaysia. Ia termasuklah pembaikan fasiliti latihan, peningkatan sistem latihan dan pengembangan pasukan jurulatih yang berkualiti. Usaha itu membantu meningkatkan persiapan atlet untuk Sukan C dan bersama harapan untuk mencapai kejayaan yang lebih besar. Yeoh dan timbalannya juga menggalakkan perkongsian strategik dengan Badan Sukan Negeri dan Kebangsaan, katanya. Kerja keras mereka untuk mengangkat mutu dan prestasi atlet Malaysia wajar diberikan pujian. Selain itu, usaha mengeratkan hubungan yang baik dengan Persatuan Sukan, sekolah-sekolah dan universiti di seluruh negara terus dijalankan. Ia membantu memperluaskan talian bakat sukan muda dan memberi mereka peluang serta pendedahan awal untuk berkembang dan menonjolkan prestasi dalam kejohanan seperti Sukan C. Selain itu, tambah beliau, galakan penyertaan aktif atlet Malaysia dalam kejohanan menjelang Sukan C juga memberi mereka peluang mengukur tahap persiapan dan mendapatkan pengalaman yang berharga. Langkah tersebut membantu meningkatkan ketahanan mental dan fizikal atlet dalam menghadapi persaingan di peringkat antarabangsa. Dengan mengambil kira usaha berterusan Menteri dan Timbalan Menteri, kita boleh melihat beberapa kejayaan yang dicapai oleh atlet Malaysia dalam Sukan C di Kemboja baru-baru ini. Pencapaian mereka menunjukkan peningkatan yang berterusan dalam prestasi
prestasi Sukan Negara Jelas Izzat. Betul, meskipun sasaran merangkul 40 pingat emas tidak tercapai, namun usaha pihak kerajaan memperkukuhkan Sukan Negara tidak dapat dipertikaikan. Kita harus mengiktiraf bahawa pencapaian, kejayaan dan sukan adalah proses yang berterusan. Yu dan Adam Adli menunjukkan komitmen mereka membantu memperbaiki dan memperkukuhkan prestasi Sukan Negara walaupun baru 6 bulan menjadi menteri. Walaupun masih ada ruang untuk peningkatan, kejayaan yang telah diperoleh adalah bukti bahawa usaha mereka patut diberikan pujian. Pada masa sama, sokongan terhadap mereka adalah penting untuk memajukan Sukan Malaysia ke peringkat yang lebih tinggi. Kenapa pihak yang bising dan riuh rendah menyalahkan menteri yang baru berkhidmat 6 bulan tidak sibuk menyalahkan menteri sebelum ini? Proses untuk latihan dan penyediaan atlet bukannya mengambil masa berbulan, tetapi bertahun-tahun. Namun yang peliknya, yang buat kecoh itu adalah bekas menterinya dan kuncu-kuncu mereka. Faizal Azumu tak ada rasa malu ke? Ibarat buruk muka cermin dibelah, orang lain yang makan nangka, orang lain yang terkena getah. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM menafikan satu perkeliling tular berhubung penayangan filem Anwar The Untold Story kepada warga pendidik dan murid sekolah. KPM tidak pernah mengeluarkan sebarang arahan penganjuran tayangan filem seperti yang ditularkan. Semak kesahihan maklumat. Tidak pasti, jangan kongsi, kata kenyataan tersebut. Menurut laporan Esra Awadi, Menteri Pendidikan Fazlina Siddiq berkata, satu laporan polis telah dibuat berikutan penyebaran perkeliling palsu berkenaan. Surat tersebut adalah palsu. Pihak KPM telah membuat laporan polis dan perkara ini sedang disiasat. Ini merupakan satu kesalahan yang besar kerana menyalahgunakan lambang rasmi kerajaan dan nama ketua pengarah, tegasnya. Alkisahnya, perkeliling palsu yang tular itu ditujukan kepada semua ketua bahagian dan ketua pengarah pendidikan negeri. Antara kandungannya menyatakan bahawa Fazlina meminta warga KPM menonton filem tersebut kononnya untuk membuka ruang bagi mereka dan murid untuk memahami erti dan konsep Malaysia Madani. Malangnya, sebaik sahaja perkeliling palsu itu tular di media sosial, maka dengan laju ia dikongsi oleh Ketua Pemuda PAS Sabah Hendry Hamzah. Dalam perkongsiannya di Facebook, beliau menulis, sudah, Malaysia Madani semua boleh. Bagaimanapun, hantaran Hendry itu dibalas oleh Ketua Pemuda Amanah Wilayah Persekutuan Asma Alif Abdul Adam. Menerusi satu hantaran di Facebooknya, Asma Alif telah berusaha untuk melakukan semakan di KPM. Saya telah menghubungi pegawai yang bertugas di KPM dan bertanya tentang surat berkenaan. Beliau menafikan surat itu dikeluarkan oleh pejabat KPPM dan lebih mengecewakan lagi, nama pegawai khas di KPPM pun salah. Seolah-olah pemfitnah ini tidak membuat kajian teliti sebelum membuat dosa fitnah. Untuk makluman pemfitnah, Puan Asmah telah besar wajib sejak bulan Januari 2023 lagi, ujarnya. Portal media Harapan Daily pula memetik Asma Alif sebagai berkata bahawa Hendry yang juga Ketua Pemuda PAS seorang pemfitnah. Ketua Pemuda PAS kaki fitnah, tegasnya. Hendry kemudian menyunting hantaran di Facebooknya agar tidak nampak seperti sengaja memfitnah. Beliau menulis, sudah, saya pun harap ini fake update. Alhamdulillah fake rupanya, kalau tidak kesian ke anak-anak pelajar. Malaysia Madani semua boleh, nampak tak? Bila kata memfitnah dan laporan polis dibuat, maka berbelik-beliklah ayat yang digunakan untuk melindungi dirinya. Tetapi tiada pula kenyataan maaf di atas perbuatan asalnya yang memfitnah KPM dan Fadlina. Malah ayat beliau Malaysia Madani semua boleh masih dikekalkan. Apa maksud Malaysia Madani semua boleh juga tidak dijelaskan. Filem Anwar The Untold Story adalah karya Zulkifli Anwar Haq atau lebih dikenali sebagai Zunar, seorang kartunis yang menerima banyak anugerah antarabangsa termasuk Award for Courage in Editorial Cartooning pada 2011 dan anugerah hak asasi dari Yayasan Hemat 2015. Menurut Zuna yang juga penerbit eksekutif filem tersebut, hasrat menerbitkan filem itu bukan dibuat selepas Anwar dilantik sebagai Perdana Menteri ke-10. Sebaliknya, idea sudah ada sejak 20 tahun lalu ketika awal gerakan reformasi. Filem Anwar The Untold Story mendapat sentuhan pengarah Indonesia Viva Westi. Sebenarnya saya sendiri mencatatkan cerita perjuangan Anwar sejak reformasi lagi. Saya memang berhasrat menjadikannya filem, tetapi tidak pernah kesampaian sehinggalah saya berhubung dengan Viva
Viva sekitar Ogos 2021. Selepas berkenalan lebih seminggu, barulah ada perbincangan serius untuk menghasilkan filem. Seterusnya membangunkan skrip. Katanya dalam satu sidang media lapor bernama. Filem tersebut digarap berdasarkan kisah sebenar berlaku dalam sebahagian hidup Anwar ketika mula menjawat jawatan Menteri Keuangan dari tahun 1961 hingga dipecat pada tahun 1998. Menurut Zuna, filem tersebut bukan berunsur politik tetapi mengandungi mesej berkisar seorang tokoh politik yang konsisten dan tegas menentang amaran rasuah dan akhirnya meringkuk di penjara. Sama ada Anwar menjadi Perdana Menteri atau tidak, ia tidak timbul. Kami tetap angkat filem ini dan percaya mesej diketengahkan baik dan perlu disampaikan kepada orang ramai serta diangkat sebagai dokumentasi sejarah, tegasnya. Kita tidak perlu memiliki ilmu sains roket untuk mencerakin mengapa filem biopik Perdana Menteri ke-10 ini sampai ke tangan sutradara Indonesia untuk mengarahnya. Bukan pengarah Malaysia yang tidak kurang hebatnya dalam pembikinan filem. Sudah tentu kerana figura utama dalam filem itu ialah Anwar Ibrahim, bukan bekas Perdana Menteri ke-4 dan ke-7, Tun Dr. Mahathir Mohamad atau Presiden PAS dan Tan Sri Abdul Hadi Awang. Itu pun filem Anwar dan untuk story sudah dilihat sebagai mencabar hayat dan pengaruh parti politik seperti PAS kepada anak muda yang sebelum ini tidak tahu sebahagian daripada kisah perit yang dialami Anwar dalam perjuangan reformasi. Bertahun-tahun selepas Anwar dihukum, rakyat disumbat dengan naratif bahawa Anwar merupakan ejen asing yang akan menjahanamkan negara ini. Anehnya, pemimpin PAS hari ini dengan mudah melupakan sejarahnya sendiri bahawa pemimpin tertinggi mereka, Mursyidun Am, almarhum Tuan Guru Datuk Nik Abdul Aziz Nikmat dan bekas Presiden PAS almarhum Datuk Fazil Noh turut menyokong Anwar pada saat penganiayaan terhadapnya kerana menentang nepotisme dan kronisme. Kerjasama keadilan dan DAP dan amanah yang dibenci oleh Abdul Hadi umpama menambah baja toksik kepada benih kebencian PAS terhadap Anwar. Ibarat tidak dapat tanduk, telinga dipulas. Gagal meyakinkan rakyat tempatan dan masyarakat antarabangsa, khususnya para pelabur asing tentang keburukan konsep Malaysia Madani. Maka filem tentang kisah perjuangan Anwar dahulu dijadikan sasaran serangan mereka. Apa salah Zunar yang selama ini mendidik rakyat tentang hak mereka, menerusi kreativitinya berkarya kartun dan kini filem? Kebenciannya pemimpin pembangkang kepada kerajaan perpaduan sudah sampai pada tahap incomprehensible atau tidak dapat difahami daripada sudut logik akal. Apapun jika ingin mengkritik filem Anwar diantut story, silakan. Kritiklah daripada sudut pengarahan, lakonan, plot dan sinematografi. Kalian juga boleh mengkritiknya daripada segi kriteria lain seperti karakter, kedalaman pemikiran, kesan emosi, dialog, klimaks dan lain-lain. Tetapi mengkritik kerana didorong oleh sakit hati sehingga pada tahap fitnah setelah ada pihak menaja tiket untuk menonton filem berkenaan adalah satu kebebalan yang nyata. Berpolitiklah secara matang. Jangan seret rakyat dalam kebebalan kalian. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi.